halaman 69. Bab dosa. Jemaah yang berbahagia, jadi orang tak boleh sombong, tak boleh takbur, tak boleh ujub, ya. Sejahat apapun orang itu, sesamsing apapun orang itu, janganlah dia dihukum sebagai ahli neraka. Jangan. Sebab sejahat apapun orang itu, pintu surga masih terbuka untuk dia asal mau bertaubat. Nah, kita tak tahu apakah dia bertaubat atau tidak nanti. Tapi sebaik apapun orang itu, sealim apapun orang itu, ingat, pintu neraka pun terbuka pada dia. Kenapa? Kalau dia sombong. Kita banyak jumpa orang macam itu, ya, banyak sombong, rajin ke masjid, ikut mana-mana majlis selawat dia ikut, mana ustaz dia ikut, tapi sombong dia pun ikut juga. Itu yang jadi masalah. Artinya apa? Kelas-kelas pengajian yang diikutinya tidak mampu mendidiknya menjadi orang baik. Itu problem itu. Dan kita banyak jumpa orang macam berkawan nak pilih-pilih. Ini bukan, not my level lah, itulah. Ini bukan kelas aku. Jangan. Nah, itu jadi sekali lagi ilmu kita apa? Jangan pandang rendah pada orang. Walaupun orang tu berteto lah, macam-macam, jangan. Kita tak tahu. Ya. Selekeh orang tu. Kadang yang selekeh itu kadang-kadang lebih mulia di sisi Allah. Maka selalu saya sampaikan, ya, saya didik diri saya dulu. Jadilah orang yang mulia menurut Allah. Jadilah orang yang baik menurut Allah. Kita ni baik kan menurut orang. Menurut cikgu saya baik tak? Oh, cikgu cakap awak baik apa? Itu baik menurut orang. Saya tak tidak mengharap di situ. Yang kita harapkan apa? Kita ni baik menurut Allah. Itu. Jadi sekali lagi ilmunya apa? Jangan pernah menghukum orang sebagai ahli neraka walaupun dia jahat macam mana pun. Satu. Yang kedua, cerita pasal dosa ni. Sebelum sampai hadis yang panjang ni. Kita ni kan manusia. Kalau malaikat memanglah tak pernah berdosa. Itu malaikat. Malaikat tu tak pernah buat jahat. Itu malaikat. Kalau setan pula lain. Tak pernah buat baik. Itu setan. Itu hati-hati. Ya, kaum isteri jangan cakaplah dengan suami, abang ni kan tak pernah baik, tak ada baiknya. Itu setan suaminya itu. Dia lupa tu. Kalau dia cakap suami dia, apalah awak ni tak ada baik pun, berarti selama ini suaminya setan. Kerana setan yang tak ada baik. Jangan. Ya, ingat betul-betul. Malaikat tak pernah salah. Setan pula tak pernah baik. Lah kita ni kan kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Tapi jadi setan jangan lama sangat. Ya kan? Artinya apa? Kadang jadi orang baik, kadang jahat. Itulah manusia, normal itu. Maka dalam Islam ada istilah taubat. Ada istilah minta ampun kan dalam Islam itu. Ya. Hadis yang panjang ni. Intinya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, panjang ni, silakan buka halaman 70. Di dalam apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa bin Imran dalam kitab Taurat ada 10 bab. Siapa yang pernah nonton filmnya? The Ten Commandment. 10 firman Tuhan. Walaupun firman Allah ini untuk Nabi Musa,
tapi hakikatnya juga untuk kita, ya, perlu kita pahami dan kita pelajari. Jadi dalam kitab Taurat ada 10 bab yang ditulis atau yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Pertama, wahai Musa, jangan sekali-kali menyekutukan aku dengan apapun. Sungguh, ucapanku telah pasti bahawa api neraka benar-benar akan membakar wajah orang-orang yang menyekutukan aku. Okey, stop dulu. Minum dulu. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama diperintahkan, walaupun perintah ini pada Nabi Musa, ya, tapi kan hakikatnya untuk kita jugalah. Pertama Allah perintahkan jangan menyekutukan Allah atau syirik pada Allah. Tadi pagi saya masih bahas bab syirik ini, ya. Makanya selalu saya pesan, dan ini pun saya pesan lagi, tolonglah jemaah, solat tu bukan saya cakap mesti pandai cakap Arab, tidak. Paling tidak dia faham apa yang dia baca dalam solat. Apa yang dia baca dalam solat dia faham, itu dah cukup dulu. Kebanyakan kita, kebanyakanlah, hampir tidak faham apa yang dia baca. Kenapa? Karena dia terperangkap dengan hukum. Apa? Solat tu wajib, aku buat ada pahala, tak buat dosa. Situ terus, dan itu dah 40 tahun, 50 tahun. Aku buat, mestilah, tak buat dosa apa. Buat ada pahala. Akhirnya bukan cerita hasil dia. Kita tak mau di situ. Kita bukan bincang soal ini solat mesti buat, bukan itu masalahnya. Ini solat keperluan, bukan sekadar kewajipan. Kalau kita menganggap solat satu kewajipan, itu artinya kita tak pernah naik tingkatan. Sebab apa? Sebab terperangkap dengan wajib. Aku buat pahala, tak buat dosa. Tidak. Sekarang saya tanya, perlu tak kita ini, saya ulang balik supaya kita faham, ya. Di kubur ada soalan muka nangkir tau. Yakin kan itu? Dan malaikat tu tak tahu cakap boyan, itu masalah. Dia tak tahu cakap Jawa, dia tak tahu cakap Melayu. Kalau dia tahu cakap boyan senang, begitu dia masuk, malaikat tengok, ketiri orang ni pabian. Ya, pengkona timah. Tahu contoh gitulah. Itulah cakap boyan, kita tak tahu, tahunya itu aja. Ya kan? Atau yang mati orang Jawa, lalu malaikat tanya, penjenengan itu sinten? Tiang Jawi. Jawi ni pun takkan tak mungkin itu. Nah, semua soalan kubur itu perlu jawab tak? Nah, jawapannya ada pada apa? Kita nak jawab. Kita dah tak ada, jangankan cakap Arab, cakap Melayu pun tak boleh. Jangankan nak cakap Arab, cakap Melayu pun tak boleh. Bayangkan. Berarti bukan kita yang jawab kan? Yang jawab apa? Amal kan? Kemuncak dari amal apa? Solat kan? Berarti solat itu perlu untuk menjawab ini. Jadi bukan kewajipan. Kalau kewajipan, bakal lah tu kita baru-baru belajar boleh lah. Ini kan dah tua, kita CEO pun dah habis. Ya kan? Kita CEO tak boleh panjang lagi masalahnya. Kalau boleh panjang tak apa. Masalah CEO dah nak dekatnya. Ya kan? Satu. Yang kedua, rasa-rasanya perlu tak kita masuk surga? Nah, untuk masuk surga kena pakai apa? Jangan cakap lagi, kita ni kan masuk surga kerana rahmat Allah. Kalau Allah rahmati kita, garanti masuk surga. Please lah. Saya tak bantah hadis itu. Saya faham. Saya selalu cakap, kita naik MRT, naik bas bukan pakai duit, pakai EZ-Link card. Betul tak? Tapi nak dapat EZ-Link card pakai apa? Pakai duit, samalah. Memanglah kita masuk surga kerana rahmat Allah, saya tahu.
Tapi nak dapatkan rahmat Allah itu bro, macam mana bro? Aku tak panggil bro dah suai. Kan? Nak dapatkan rahmat Allah pakai apa? Kan pakai amal. Apa lagi itu? Banyak. Perlu tak semua amal kita diterima Allah? Perlu. Jawapannya adalah solat. Berarti solat ni perlu. Iya. Nah kalau perlu macam mana? Muncul hati-hati. Kalau tak terima yang rugi siapa? Itu masalah. Kalau Allah tak terima, rugi semua. Surga tak dapat, malaikat tak boleh jawab. Kacau dah. Ini perintah pertama pada Nabi Musa. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Macam mana dia nak tahu syirik tak syirik kalau dia tak tahu? Tentang solat dulu lah. Salah satu yang dibaca dalam solat, perhatikan. Saya ingin katakan apa? Kita kan terperangkap, ini baca sunat, ini wajib, ini makro, ini batal. Ujung itu aja terus. Saya kasih contoh. Salah satu yang kita baca apa? Iftitah lah. Okey. Ketika baca iftitah, saya tahu itu doa Ustaz, doa pembuka. Saya faham. Bukan tak faham, itu doa iftitah, saya tahu itu. Tapi jangan lupa, ketika kita sedang membaca iftitah itu, kita sedang berjanji dengan Allah itu. Namanya ba'iyat. Kalau siapa yang pernah mengaji, belajar tarikat itu ada istilah ba'iyat dengan guru mursyid. Berjanji. Jadi ketika iftitah dibaca, itu sedang berjanji dengan Allah, sedang membuat satu statement dengan Allah. Coba saya nak tanya sikit. Sampai keluar pula lidah. Ya kan? Itulah kadang-kadang kita ni, tak tahulah. Bila tengok isteri orang, keluar sudah. Tengok isteri sendiri, keluar air mata. Cerita orang muda lah tu. Okay. Cerita anak muda tu. Tengok bini orang, keluar air leo. Tengok bini sendiri, keluar air mata. Allahu Akbar. Sedih dengar dia. Ya? Perhatikan betul-betul. Apa perasaan seorang isteri? Saya suka membuat contoh yang paling mudah. Kalau suami hari-hari bohong, isteri suka makan martabak, janji petang ni abang balik bawa martabak, tak bawa juga. Besok cakap lagi, sorry nanti petang bawa martabak. 5 hari berturut-turut cakap nak bawa martabak, tak bawa-bawa. Agak-agak macam mana? Hari ke-6 dia cakap lagi tu. Agak-agak apa jawapannya? Bang, tak payah cakap boleh tak? Sakit tau. Lagi cakap lagi sakit. Betul tak? Baik tak payah cakap. 5 kali, 5 hari suami berjanji nak bawa martabak, tak pernah bawa, isteri mulai kecewa. Ni kita solat dah 40 tahun. Tapi bohong terus. Macam tu, agak-agak. Kita 5 kali aja, 5 hari bohong dah tak percaya. Ni kita dengan Allah ni dah 50 kali bohong, 50 tahun. Makanya paling tidak dia faham lah apa yang dibaca dia tu. Bukan mesti tahu cakap Arab, tidak. Saya pun, walaupun ustaz, bukan saya fasih bahasa Arab, tak. Cuma ngerti. Ya kalau Arab pun saya hafalnya Arab Jawa lah, Arab Nandi, Arab Mangan. Ya kan? Tahulah Arab Mangan, Arab Nandi, Arab Nopo. Arab dua lah. Ya kan? Contoh ya. Ketika baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu apa artinya? Statement dengan Allah, aku hadapkan wajahku. Wajah zahir dan wajah batin. Wajah zahir ke Kaabah, wajah batin ke kiblat. Maka ada satu hari, itu ada ilmu apa? Ada yang tanya saya, Ustaz, kenapa kita doa tangan gini? Kerana Allah di langit kan? Itulah Ustaz cakap. Saya bilang kau ni ada macam meradang lagi kita. Ustaz cakap Allah kat langit kan? Tu. Tak percaya kan? Itu. Kenapa Ustaz angkat tangan ke langit?
Kena Allah di langit, Ustaz. Kata saya, kau ni apalah. Kita solat ngadap ke mana? Habis Allah kat kiblat. Allah kat kiblat ke? Tidak kan? Itu kiblatnya zahir. Badan kita solat, kiblatnya di mana? Kaabah. Nah, kita berdoa, kiblatnya ke mana? Ke langit. Itu aja masalahnya tu. Saya bukan membantah Allah di langit. Tidak. Allah langit Pak Ustaz? Ya. Allah tak di langit Ustaz? Ya. Semua iya saja. Kerana Allah tu tak bertempat dia. Suka-suka dia lah. Selesai masalah saya. Cuba perhatikan kalimatnya. Inna solati. Tu, ada tak bacaan itu? Pakai kalimat inna. Yang tahu bahasa Arab dia faham ini. Inna ini sesungguhnya taukid. Bukan main-main. Ini serius ini. Inilah. Inna solati, sesungguhnya solat aku ini, wa nusuki, ibadah aku ni, wa mahyaya, dan kehidupan aku, wa mamati, dan akhir hidup aku, kematian aku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan semua pada engkau. Wih, nikmatnya bercakap. Cakap betul hebat. Tapi betul ke? Itu masalah. Hidup aku, mati aku, ibadah aku serahkan pada engkau semua. Sekali kena buang kerja, sibuk, matilah aku. Macam mana nak makan? Tadi baru cakap, hidup aku, mati aku serah pada Allah. Tapi buang kerja je. Habislah. Habis. Nak makan apa ni? Bila sibuk. Seolah-olah company itu yang bayarkan rezeki. Tidak. Company itu pintu bagi Allah menyampaikan rezeki itu. Habis kalau dia pencen, dia tak kerja, tak ada rezeki lagi. Tidaklah ada. Itu kadang-kadang. Sakit sikit sibuk. Tapi dia cakap tu, hidup aku, mati aku, ibadah aku semua untuk engkau ya Allah. Oh dahsyat. La syarika lahu. Amboi. Tak sayang gigi bercakap. La syarika lahu. Aku tak syirik kepada engkau. Aku takkan duakan engkau. Tapi pergi Batu Pahat, jumpa bomo macam. Itu kan masalah. Bomo kasih ini Kiai Saleh Batu Pahat kasih ini apa? Kasih keris lah. Itu cucu Kiai Saleh lah kasih tu. Habis tu ni kena mandikan malam Jumaat. Engkau yang tak mandi kau keris mandi pula dah. Orang yang percaya, siapa yang jumpa bomo, jumpa dukun, percaya dengan apa yang dukun tu cakap, 40 hari solatnya Allah tolak itu. Itu hadis Nabi tu. Jumpa bomo, sekarang tak sebut bomo orang pandai. Bukan orang pandai, engkau yang datang bodoh. Bukan tu orang tu pandai. Dia tahu Ustaz, bomo ni kurang ajar tu. Dia nanti taruh air dalam mangkuk kan. Dia goncang-goncang kan, dia pun nipis. Kita pun tanya, apa tu? Panggil Datuk pula dah. Kawan tu muda lagi. Kawan tu muda lagi. Nampak tu? Nampak? Apa yang nampak? Siapa buat ni tu? Apa berani? Bukan orang lain. Bukan orang lain kata dia. Orang dekat ketuk. Nampaknya gitulah. Mulai tu setan dah masuk lah tu. Ini adik-beradik juga ni. Mulailah. Patutlah kakak tak menatang ke rumah. Mulai dah. Patutlah. Sejak itu kan dia tak pernah datang rumah kita lagi. Asah dah bergaduh. Ni setan yang masalah ni. Itu akibatnya. Percaya tu. Banyak bergaduh kan. Dituduh adik lah, kakak buat lah, bekas suami buat lah. Ada saya maka ketahui ada satu isteri.
Ada isteri satu ketawa, sampai sekarang saya kalau jumpa dia ketawa. Dia punya suami cerai. Memang suami dia gila. Sekali suaminya Aksiden kepala dia tahu. Dia punya otak keluar lah. Saya pergi telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rita. Ya, saya Ustaz. Itu suami ibu meninggal. Aksiden. Otak sampai keluar. Bukan suami saya tu. Bukan, maksud saya bekas suami. Bukan. Kenapa? Ustaz tadi apa cakap? Dia aksiden. Dia punya otak keluar. Suami saya tak ada otak, dia cakap. Saya lah. Wah, jauh tu. Saya punya mantan suami tak ada otak, dia kata. Wah, dasar orang ni. Dia boleh cakap gitu. Itu bukan mantan suami saya, Ustaz. Saya kenal dia. Bukan, mantan suami saya tak ada otak masalahnya, Ustaz. Itu ada otak. Itu punya marah. Saya dah jumpa dua manusia yang saya tak pernah lupa ini dua manusia. Satu itulah, yang satu lagi, ini saudara saya ni. Tahlil. Ini hati-hati. Saya kasih, kan ada tahlil kan nama-nama tu. Nama-nama. Dia ustaz tau. Saya kasih. Dia tengok. Dia langsung coret satu nama tu. Sal, coret. Tak pakai. Tak macam kau ni. Aku waktu kecil azab dengan dia ni, kata. Waktu kecil azab dengan dia ni. Aku duduk rumah dia ni, azab aku disiksa dia. Dalam hati saya, tak iya ni. Tu saya jumpa tu. Betul, ni bukan cerita, betul saya alami. Ini kan saudara engkau. Tak kira. Ya Allahu Akbar, apalah ni. Kerana saya tanya kenapa? Aku kecil duduk rumah dia ni. Teruk aku dia buat dia. Anak dia elok-elok main awak, suruh cuci piring, cuci baju. Gitu. Makanya kalau punya saudara janganlah. Takut kita dah tua besok diingat dia tu. Saya belajar di situ lah. Janganlah. La syarika lahu, aku tak syirik pada engkau. Wa ana minal muslimin, kerana aku orang Islam. Maka cakap boleh tahan. Aku tak syirik pada engkau. Tapi itulah, percaya dengan cakap bohong, percaya dengan ni. Jadi sekali lagi saya katakan, tugas pertama itu. Dan itu memang pertama sekali. Allah pun perintahkan Nabi Adam pertama itu, jangan syirik. Itu perintah Allah pada Nabi Adam. Baik, itu satu. Jadi kepada Nabi Musa Allah perintahkan, jangan sekali-kali menyebutkan Allah. Jangan percayalah dengan benda-benda yang kurafat. Jangan. Ini kalau pakai ini kan, ini tangkal simpan di sini, taruh. Saya selalu mengatakan, saya ada satu amalan saja kalau nak ambil. Cuba buka Quran, surat Al-Ghafir, salah saya, ayat 44. Itu bagus ayat itu. Apa masalah? Masalah sakit kah, masalah anak kah, masalah apapun lah. Tak kira masalah apapun. Surah Al-Ghafir 44. Dalam hati ada masalah. Okey. Masalah apa sekarang? Masalah suami saya begini, bla bla bla. Okey. Bacakan ayat itu. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Semua urusanku, semua masalahku, aku serahkan pada engkau ya Allah. Aku angkat tangan. Nanti kalau dah serah sama Allah macam mana? Dah serahkan sama Allah kan? Wa ufawwidu amri ilallah. Masalah aku ni, masalah suami, masalah apa masalah sekarang? Wa ufawwidu amri ilallah. Semua urusan aku serahkan pada engkau ya Allah. Engkau maha mengetahui, maha bijaksana terhadap hamba-Mu. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran ayat yang lain? Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang berserah diri pada Allah, Allah akan kasih jalan keluar min haitsu la yahtasib, yang kau tak tahu datang dari mana. Apa lagi? Quran yang cakap. Percayalah dengan Quran. Itu satu. Jadi jangan sekali berlaku syirik.
Ini kadang-kadang baru nak keluar rumah, ada ular melintang. Sibuk tak jadi pergi. Kenapa? Tak, bahaya. Kenapa? Tu ular. Apalah hubungan ular dengan itu? Pergi je lah. Kalau kita percaya, syirik. Itu. Makan sadak sikit dia dah sibuk. Siapa yang sebut? Macam artis pula dah. Siapa yang sebut kau? Ya kan? Tak ada orang sebut. Ini tidak. Tolonglah aku makan, jangan sebut-sebut nama aku. Is. Geram. Geram. Macam handsome sangat. Dia pula dia ingat-ingat. Apa? Bersyukurlah kamu kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Niscaya aku akan menjagamu dari mara bahaya. Aku panjangkan umurmu. Aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang baik. Kemudian aku pindahkan kamu ke alam yang lebih baik lagi. Okey, stop. Bersyukur pada Allah dan bersyukur pada orang tua. Nah, saya nak sampaikan. Ada 3 ayat Al-Quran yang turunnya kembar itu. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ini perintah tak boleh pisah. 3 ayat ni. Kalau satu dikerjakan, satu ditinggalkan, batal. Artinya dua-dua perintah ni mesti kena buat. Apa contoh ayatnya? Satu yang pertama ayat Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu tak boleh pisah tu. Taat pada Allah, mesti taat pada Rasul. Kalau ada orang taat dengan Allah, dengan Rasul tak taat, batal. Atau dengan Rasul taat, dengan Allah tak taat. Mana-mana pakai jubah. Nama-nama bawa siwak, tapi tak sembahyang. Tak juga. Yang kedua, aqimis solah wa tu zakah. Aqimis solah wa tu zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Ini ayatnya pasti kembar. Bukalah Quran, mana-mana ayat aqimis solah, maksud sambung aqimis solah wa atu zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Kata Ibnu Abbas, siapa yang dirikan solat tapi tidak keluarkan zakat padahal mampu, solatnya sah tapi Allah tak terima. Ya, asaran nafarin ruhul salatuhum. Ada 10 golongan mereka yang mendirikan solat tapi Allah tak terima. Wasani, yang kedua, warajulun yusalli wala yuaddi zakatahu. Mereka yang mendirikan solat tetapi tidak keluarkan zakat. Nah, yang ketiga, aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah padaku, kata Allah, dan bersyukur pada kedua orang tuamu. Kalau ada anak baik dengan Allah tapi tidak baik dengan mak bapak, kebaikannya ditolak. Atau dia baik dengan mak bapak, dengan Allah tak baik, pun ditolak. Tak boleh tinggalkan. Macam mana cara berbuat baik dengan Allah? Bagaimana cara berbuat baik dengan orang tua? Maka kata Ibnu Abbas, bersyukur dengan Allah tentu dengan solat. Tanda dia solat tu tanda syukur lah. Dia solat tanda syukur. Selepas solat dia tidak boleh melupakan doa pada orang tua. Itu. Jadi selepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah zikir semua, berdoakan mak bapak. Kalau kita belum nikah, masih bujangan, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Tapi kalau dah berumah tangga, jangan Allahumma firli jugalah. Allahumma ighfir lana. Kerana dah berumah tangga. Walaupun salat sendiri, Allahumma ighfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Jangan, ya Allah Tuhanku, ampunkan aku. Jangan, kita dah berumah tangga. Isteri kalau baca, ya Allah Tuhanku, ampunkan aku, masukkan aku ke surga. Sekarang masuk surga, jadi janda mau? Suami tak ikut. Kan rugi. Apa? Walaupun nikmat surga, kasih janda. Tak sedap tu. Ya kan? Bawalah Abang Mat. Betul. Bawa.
Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Dosa siapa? Dosa aku, dosa suami aku, dosa anak-anak aku, semua ikut. Dan kedua orang tua kami, siapa? Mak aku, bapa aku, mak mertua aku, bapa mertua aku. Tapi mak mertua kau cerewet tak apa, tak kisahlah. Ya kan? Namanya mak mertua mesti cerewet. Mana ada mak mertua tak cerewet? Ya kan? Tapi saya katakan, kalau kita pandai ambil hati mak mertua, lagi sayangnya lebih hebatlah dari mak sendiri. Betul lah. Betul. Kalau kita pandai ambil hati dengan mak mertua, sayang betul dengan kita dia. Jangan tersinggung sikit, dia marah anak dia. Menantu aku tu, menantu aku. Dia dua tau, ada satu menantu, satu lagi mana antu. Itu yang susah. Yang susah tu mana antu. Kalau tu makanya jangan pelit. Mertua ni senang, jangan kedekut dengan dia, selesai. Kalau dah kedekut dengan mertua, tanya dia, "Cik, apa? Nantu mak." Langsung tak usah cerita. Dia langsung gitu. Kalau dia tak suka dengan menantu dia tu, "Cik, tadi saya jumpa dengan menantu. Kenapa?" Langsung gini tu. Penumbuk, bukan, tak boleh lepas. Sampai makcik tu cakap, kedekut ke makcik? Dia punya kedekut ustaz. Dia panjang, 6 harkat tu. Dia punya kedekut ustaz. Pakai kol-kolah lagi. Apa dia cakap? Dia punya kedekut ustaz, nak tahu? Apa dia? Jangankan pinjam duit di ustaz, pinjam dosa dia pun tak kasih ustaz. Dia punya kedekut, jangankan pinjam duit dia, pinjam dosa dia pun dia tak kasih ustaz. Dah ustaz. Dengan mertua jangan kedekut. Itu aja kuncinya. Kalau kita tak kedekut, insya-Allah mertua sayang. Apa kita nak dibuatkan dia. Mak, buat asam pedas, kau nak ikan apa? Ikan kakap, dia semua buatkan tu. Tapi kalau kedekut, dia buat juga, tapi dia bersungut belakang. Minta pandai. Dia betul dibuatkan juga. Mak, buatkan asam pedas. Iyalah. Nanti mak hantar. Tapi dia cakap tu, minta je pandai. Dia kedekut. Saya tak cerita orang, kakak saya macam itu. Saya ingat kakak saya tu. Kenapa kakak? Kami ada beradik, suka gurau. Kalau siapa ikut saya, jangan terkejut lah kalau dengan keluarga saya. Jangan terkejut. Cakap baik tu 4 patah je. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Apa khabar ayah? Semua panggil ayah saya. Ayah. Bagus tu. Patah keempat dah rosak semua tu. Ayah ni dia macam nampak. Dah. Jangan cerita lagi tu. Itu dah mengarut cerita semua tu. Macam semua tu. Bukan macam anak saudara dah. Macam anak, macam mana? 4 patah je. Mulai cerita karut lah tu. Yang ini cerita lain. Yang penting ketawa. Itu dia. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, yang punya orang tua tu, sebaik apapun kita dengan Allah, kalau tidak mendoakan orang tua, tak baik orang tua, ditolak semua. Saya selalu cakap, kalau isteri boleh cari, ilmu tak ada boleh cari, harta tak ada boleh cari, nak orang tua kalau tak ada mana nak cari? Anak-anak sekarang, selalu saya cakap, hampir tidak menghargai orang tua. Kalau dah meninggal sibuk, nangislah, itulah, apalah kau ni. Waktu hidup ni lah senangkan dia. Saya selalu jangan sampai terjadi mak telefon anak, kau di mana? Ada kat kerja mak. Asal kau tak datang ke rumah? Jangan sampai begitu. Artinya apa? Kalau seorang ayah, seorang mak sampai telefon, mak rindukan kau, itu sedang mengazab orang tua. Dia sedang menyiksa orang tuanya dengan rindu. Tak boleh itu. Saya ingat ada satu orang kaya, sibuk apapun dia orang kaya, termasuk ada kelasnya lah. Dia punya harta cak boliau lah, kata orang. Makan tak habis lah. Bukan satu keturunan, 7 turunan. Ya. Kalau saya pun gitu juga. Harta orang tua saya, keluarga saya, 7 turunan tak habis.
Habis Ustaz melarat, saya keturunan ke-8, masalahnya. Ya kan? Memang harta orang tua saya 7 turunan tak habis. Ustaz, saya keturunan ke-8 nya dah habis lah. Dia sampai 7 turunan aja. Selagi mak hidup tu lah, bahagiakan dia. Bahagiakan dia. Makanya kalau jemaah kenal, siapa yang kenal mak saya? Haji Hasan kenal mak saya tu kan. Banyak kenal mak saya. Kalau tengok mak saya dengan saya jauh tak? Jauh, mak saya macam Cina. Betul, mak saya macam Cina. Duduklah macam Cina. Adik-beradik saya macam Cina semua. Saya ni macam Afrika, heran. Ya. Siapa yang keluarga saya kan? Kakak saya tengok macam Cina, mata sipit. Orang Banjar. Orang Banjar macam Cina. Saya pun satu macam Afrika, tak tahulah. Adik-beradik saya putih-putih. Adik saya yang paling nombor 2 ni pun putih kan. Tapi saya tak apa. Ya. Walaupun muka Afrika tapi rezeki dia bagus. Itu. Jadi selagi hidup orang tua, okey, buat baik. Jangan sampai dah meninggal baru kita sibuk. Sibuk nak buat baik lah, itu tak. Selagi hidup ni. Ya. Carilah, saya katakan, selalu saya sampaikan. Carilah. Tidak ada anak yang sukses, tidak ada anak yang berjaya kalau durhaka dengan mak bapak. Cari kalau ada. Tak jumpa. Ya. Jadi kata Allah pada Musa, bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Artinya setiap solat doakan dia, bahagiakan dia, itu tanda syukur. Cakap pun tak boleh, haram tu hukumnya. Bayangkan. Ya. Nah, ketika kita berbuat baik dengan mak bapak, orang tua, apa janji Allah? Aku akan menjagamu dari mara bahaya. Artinya anak ini terhindar dari segala musibah. Bayangkan, itu janji Allah. Aku jaga dia dari mara bahaya dan aku panjangkan umurnya. Aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang baik. Maka perhatikan, tidak ada anak durhaka itu hidupnya berkah, cari. Tapi anak yang baik pada mak bapak, hidupnya berkah. Bukan soal materi kaya, bukan. Tenang. Kaya pun banyak duit tapi tak tenang, buat apa? Tidur pukul 3 subuh, tak tidur-tidur. Saya pernah cerita sini dulu, ada bawa orang kaya pada Singapura. Banyak duit dia. Tak terkira pergi Jogja dengan saya. Saya tidur hotel, banyak dia tidur hotel juga. Saya dah bangun pukul 2 malam, dia belum tidur. Apa kawan ni tak tidur-tidur? Asal? Tak boleh tidur, Ustaz. Udahlah, company, tak usah fikir lagi tidur. Tak tahu boleh tidur, Ustaz. Saya tidur lagi. Dah pukul 4 subuh, belum lagi tidur. Hotel bayar mahal. Lama saya gerak, saya bawa pergi bawah. Jom, bawah lah, jalan. Tahu di bawah, ada tukang becak kan. Tengok, bawah tu saya tahu banyak tukang becak tidur. Tunjukkan dia, tengok tukang becak tu. Berdengkur tidur dia. Dia punya dengkur rasa. Dia punya dengkur, harta punya dia. Tengok, tak ada aircon. Di atas becak, berdengkur tidur. Engkau bayar hotel $100 satu malam, tak tidur. Apa jadi ini, hidup macam ni? Terakhir saya tanya, berapa lama kau tak jumpa mak? Dah 6 bulan, Ustaz. Astagfirullah. Itulah masalah. Dah 6 bulan. Satu duduk Pasir Ris, satu kat Woodland. Berapa jauh tu? Satu Woodland, satu Pasir Ris. Setengah jam sampai lah. Dah 6 bulan tak jumpa mak bapak. Apa nak hidup, nak berkah? Janganlah. Kalau mak ada hidup tu, minimal lah, telefon lah hari-hari. Apa khabar? Sehat? Mak ada nak makan apa, cakap. Saya bawakan ni. Mak nak mi goreng. Kadang orang tua tu tak mau jugalah dia cakap. Tak apa, dah mak dah kenyang. Begitu kan? Tak adalah mak cakap, engkau mak nak makan apa, mak? Mak mi goreng. Mak nak mi goreng, mi tiaw, mi bandung, mi rebus. Salah semua.
Yang dia tak sebut misi-misi aja. Ya kan? Taklah, mana ada orang tua gitu. Ya kan? Mak nak mi goreng ke? Kalau nak bawa pun tak usah banyak-banyak boleh. Tu. Ya kan? Tak ada mak nak mi goreng. Mak mi goreng, mi hon, mi goreng, mi bandung, mi tiaw, mi rebus, mi pangsit, semua dia hafal mi tu. Taklah. Mana ada. Ya kan? Banyak. Itu orang tua gitulah. Bahagiakan dia. Bahagiakan dia. Mak nak jalan ke mana, mak? Padahal dia cakap, jalan mana? Dia tak ada. Dia memang gitulah dia. Orang tua. Ni dia perhatian dia penting. Ni tidak langsung dia tak telefon. Bila tanya nanti, engkau tak telefon mak kenapa? Busy, mak. Busy ke non? Ceti panggil kau tak busy. Itu. Dan aku pindahkan ke alam yang lebih baik. Dalam kubur nanti dia aman. Kerana dia baik dengan mak bapak. Ya? Jangan membunuh jiwa yang aku haramkan. Kerana akan menjadi sempit bagimu dunia yang luas. Dan langit dengan semua penjurunya. Serta kamu akan kembali bersama murkaku di neraka. Okey. Jangan membunuh. Ya? Jangan membunuh siapapun yang diharamkan oleh Allah, ya, membunuh manusia, ya. Sekarang kita tahulah, ya, bergejolaknya di Israel, ya, semoga Allah mudahkan urusan semua, selamatkan saudara kita dari bencana musibah, insya-Allah. Allah mudahkan urusan kita semua, insya-Allah, amin, ya. Ketika orang itu membunuh, maka Allah akan sempitkan, ya. Tapi saya memang heran. Di Indonesia tu ada suami, ada isteri bunuh suami, bayangkan. Betul, ada. Hakim tu suaminya, dibunuh dia. Gara-gara apa? Gara-gara jatuh cinta dengan riba pribadi. Takut kita cerita lah. Seorang anak bunuh mak, ada. Gara-gara apa? Harta warisan. Bahkan ada anak cakap siang-siang, mak, selagi hidup ni bagilah warisan tu. Selagi hidup bagilah harta tu. Harta warisan bagi, lagi hidup. Ada pula anak je itu. Yang namanya harta warisan tunggu mak bapak mati. Baru sebut ahli. Namanya ahli waris kan? Kawan tu hidup lagi. Ahli waras engkau tu. Ya kan? Kadang ada je. Lagi mak hidup. Ada cakap macam itu. Satu lagi saya sampaikan ni, selagi saya ingat. Ada yang satu tak sedap tau. Ini namanya anak biadab. Apa dia? Mak, kami nak pergi umrah. Alhamdulillah, kata mak dia, baguslah. Mak datang rumah lah. Mak duduk rumah, jaga cucu. Kurang hajar tak tu? Saya bukan masalah dia. Bukan, dia panggil mak dia tu nak jaga cucu kan. Jangan gitulah. Yang paling ada lagi tambahan tak sedap. Daripada gaji orang. Bagus kasih mak duit. Tapi mak dia siapa ni? Maid. Itu kan. Susah nak cakap. Jangan. Ada tu. Ya kan, mak, daripada mak duduk sana, bagus mak duduk dengan saya, dapat jaga cucu, hantar dia sekolah. Daripada ngasih maid, bagus kasih mak. Sebulan 600, lumayan mak. Ni anak apa macam ini ni? Bukan begitu caranya dengan mak. Bukan. Mak tu pasti sayang cucu, pastilah. Ya kan? Tak percaya mak sayang cucu, tengok. Pergi jemputan, suami cakap ni, dek, tu ada telur, minta kan? Kan ada bunga telur tu kan? Ada telur dia. Suami cakap, mintakan dek. Siapa malu je. Bunga telur pun nak. Marah dengan suami dia. Suami dia diam. Cuba kalau cucu dia minta, nek, nak bunga telur? Nak tahan pergi minta tu. Ya kan? Tak payah cakap lah jaga cucu. Ini tidak bercakap tu.
Bukan nenek sini lah, nenek kampung saya. Kadang geram saya tengoknya betul. Ya kan? Jangan membunuh. Jangan bersumpah dengan namaku dalam bohong, dalam dusta atau perbuatan dosa lainnya. Karena sesungguhnya aku tidak akan membersihkan dan mensucikan orang yang tidak mensucikan aku. Aku dan orang yang tidak mengagungkan nama aku. Okey. Memang bersumpah ini tidak digalakkan kecuali dalam keadaan terdesak. Jangan pernah bersumpah dalam keadaan bohong. Untuk bohong dia sumpah. Betul bang, demi Allah. Kau buat demi Allah pada kau bohong. Jangan. 2 kali dosa tu. Jangan bawa-bawa nama Allah. Kerana Allah tu maha suci. Allah maha suci, betul. Lalu dibuat sumpah, sumpahnya bohong. Jangan pernah bersumpah dalam perkara maksiat. Padahal dia bohong. Betul, sumpah aku tak bohong. Astagfirullahaladzim. Demi Allah. Jangan pernah bersumpah membawa-bawa nama Allah. Dan Nabi pesan, Nabi tak suka, Allah pun tak suka orang yang terlalu sering bersumpah. Bersumpah ni boleh ketika darurat, ketika perlu betul-betul mendesak supaya orang yakin, okeylah. Tapi kalau suka-suka bercakap, sikit-sikit sumpah. Betul, sumpah. Sikit sumpah. Lama-lama makan sumpah dia. Bukan, tak usah. Hindarkan diri dari suka bersumpah. Apalagi sumpah dalam perkara bohong. Okey. Jangan dengki kepada sesama manusia atas karunia yang aku berikan kepada mereka. Kerana orang yang dengki itu musuh bagi nikmatku, menolak kehendakku dan membenci pembagianku kepada hamba-hambaku. Barang siapa tidak meninggalkan rasa dengki, maka aku tidak akan memperhatikannya dan ia tidak termasuk dalam perhatianku. Okey, stop dulu. Saya minum. Panjang cerita ni. Jangan dengki, iri. Kenapa? Contoh, Haji Hassan dapat duit $1 juta Singapura. Bukan juta Indonesia, cerita lain lah. $1 juta Indonesia sekarang baru $90 kan. $1 juta Singapura. Allah kasih dia. Kenapa saya dengki? Ketika saya dengki, berarti saya tak suka dengan Allah, berarti kan? Dah berhenti. Makanya saya katakan, ada satu amalan paling bagus dan saya amalkan, bukan kerana sombong, kerana saya merasakan nikmatnya. Apa dia amalan itu? Setiap tidur, ini Nabi bercerita dengan para sahabat, ini ahli surga, kata Nabi. Orang tengok, siapa ahli surga? Oh, dia. 3 kali Nabi cakap dia ahli surga, maka ada sahabat, saya potong ceritanya, ingin bersama mereka. Apa amalannya? Sama. Solatnya sama, baca Quran sama, zikir sama. Artinya segi amalan sama. Tapi ada satu amalan dia yang orang tak tahu. Apa dia amalan itu? Dia cerita, aku tak pernah tidur kecuali bercakap dengan Allah. Apa dia? Ya Allah, Engkau maafkan dan Engkau ampunkanlah semua orang yang menzalimi aku hari ini. Siapapun yang bersalah pada aku hari ini, maafkan dia dan ampunkan dia. Sungguh aku sudah memaafkan dan mengampunkan dia. Lalu minta ampunkan juga aku. Selalu cakap gitu setiap mau tidur. Apa yang terjadi? Hilang rasa dendam, hilang rasa dengki itu. Hilang itu. Kenapa? Kita dah maafkan orang. Kita terbalik. Kalau kita dengki orang, bankrupt baru tahu. Cerita bukan bankrupt orang lah. Apalah doa tak baik. Ya kan? Orang beli kereta, dia yang beli penadol. Apa je dia? Orang beli kulkas, dia yang sejuk. Heran. Orang beli kalung, dia yang pening. Apa buat dengki tu? Tak ada untungnya. Dengki tu apa? Tak suka orang tu senang, kan itu kan dengki tu kan. Orang yang
Kata Allah pada Musa, jangan dengki. Kenapa? Sebab kalau dengki itu berarti dia tak suka pemberian Allah pada orang. Kan Allah Maha bijaksana membagi. Ini contoh paling senang lah. Contoh paling senang. Apa dia? Anak kita 3. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi. 3 ni anak kandung. 3 perlu belanja. Sama tak belanjanya? Tak sama. Sekolah rendah mungkin $3. Sekolah menengah mungkin $5. Sekolah tinggi mungkin $10. Sama-sama anak, tapi tak sama bahagiannya. Kita yang mengukur. Oh, anak aku sekolah rendah $3 cukup lah. Sebab kalau kasih $10 nanti dia kantin aja kerja dia, tak belajar lagi nanti. Kalau yang $3 pula kasih semua sekolah tinggi, tak cukup. Maknya ngukur lah, bapak dia ukur. Kalau kita orang tua bijak mengukur berapa belanja anak, takkan Allah tak bijak mengukur berapa perlu kita. Allah dah ukur. Oh, ini Ustaz Windu segini, kata Allah, terima. Haji Hasan segini, Cikgu Abbas segini, itu Allah tentukan. Berapa saya dengki? Saya tak dengki. Kenapa dengki? Allah yang bagi dia. Lapang. Tidur pun senang, makan pun lais, tak ada. Ini tidak. Kau dengar tak? Apa? Haji Hasan tukar kereta. Kompom. Langsung kompom. Apa? Jadi pun nak. Apalah, buruk sangka terus. Habislah tu CPF dia tu. Kasih CPF orang yang kasih sibuk. Sibuk dia kan. Gasak dia lah. Aku dengar dia nak pindah rumah. Rumah tu tak bagus. Mana aku tahu. Yang kau sibuk kenapa, biarlah gasak dia. Ini kita sibuk. Bini orang pun dia nak urus. Kau tengok bini dia sekarang, tengok. Sakit aja tau. Dia menderita lah. Tengok bini orang. Oh, urus bini kau aja urus. Kadang itulah manusia tu. Heran saya. Saya bukan apa tidak. Makanya saya perhatikan. Boleh tanya orang masjid. Tanya orang masjid. Sampai sekarang. Orang tanya, Ustaz berapa gaji Ustaz? Kau jangan tanya aku tak tahu. Dan saya tak pernah soal. Sampai sekarang boleh tanya orang masjid. Entah dia bayar atau tidak, saya tak tahu tu. Sampai sekarang. Tapi yang jelas aku ada duit. Itu aja. Lepas arahan, kalau boleh saya tak mau duduk dengan jemaah, bukan kenapa. Kan terlalu rapat kan jadi masalah. Saya duduk. Assalamualaikum, balik, selesai. Habis rumah saya tidur, selesai masalah. Kalau orang Jawa cakap, I don't care. Baring-baring lah situ. Semalam saya jumpa orang lama. Alhamdulillah, sehat dia. Ajar rohani, ingat tak? Yang nurse kan? Itu, malam saya jumpa. Ustaz, saya nak datang pagi sangat, pukul 8. Oh ya. Malam sebulan Nabi, di mana di Gelang saya jumpa dia. Alhamdulillah sehat dia. Ya kan? Senang. Gelang. Orang tua dah meninggal kan? Mak dia tu. Jadi jangan dengki kita. Rugi kita dengki ni. Buat apa dengki? Maka setiap nak tidur amalkan. Ya Allah, ampunkanlah orang ini. Ampunkan semua orang bersalah pada aku. Nanti akan hilang rasa dendam, iri, dengki itu hilang itu. Nah, kalau dah tak ada dengki, tak ada iri, hidup ni aman itu. Orang cakap apa lah? Mak, si Anu gasak dia lah. Itu. Iyalah. Tak ada. Apa pun orang cakap, gasak lah dia. Tak peduli itu. Kenapa? Dah tak ada fikiran apa nak dengki lagi. Dah diatur semua hidup ni. Ya, mudah-mudahan kita sambung nanti hadis ni. Panjang ni. InsyaAllah jumpa lagi Ahad depan.